Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini sambung kembali pengajian kita di masjid ini berhubung dengan fiqhus sirah, iaitu perkara yang berkaitan pengajaran ataupun faedah yang boleh diambil daripada peristiwa yang terjadi atau berlaku dalam hidup Rasulullah. Kita bukan sahaja belajar tentang peristiwa yang berlaku pada diri Rasulullah, kejadian-kejadian yang terjadi kepada diri Rasulullah, tetapi kita mengambil fiqh ataupun fawaid, pengajaran, faedah yang boleh digunakan dalam kehidupan kita. Sirah Rasulullah ini merangkumi keseluruhan hidup baginda, bermula daripada kelahirannya sehinggalah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasulullah ini mengalami pelbagai episod kehidupan. Kita tahu dilahirkan di kota Mekah tetapi meninggal di bumi Madinah. Dan sebahagian kita pun macam tu juga. Tidak meninggal di tanah di mana kita dilahirkan. Rasulullah dilahirkan di Mekah, tetapi wafatnya di bumi Madinah sebagai orang yang merantau. Kenapa keluar daripada Mekah, meninggalkan tanah tumpah darah dia? Kerana diusir keluar oleh kaum dia sendiri. Ini semua kita tahu. Bagaimana orang yang paling disayangi, dikasihi, dan paling dipercayai oleh kaumnya, diangkat oleh kaumnya, tetapi akhirnya diusir keluar, diboikot, dipulau, dihalau, dan hampir dibunuh oleh kaum dia sendiri. Yang ni kita akan belajar nanti apakah faedahnya, kan? Bagaimana apa yang terjadi kepada Rasulullah ini sebenarnya penting, kerana dia macam episod yang berulang. Apa yang telah berlaku kepada Rasulullah boleh berlaku dalam hidup kita. Antaranya kita sampai kepada peristiwa ataupun kisah yang berikutnya. Setelah kita lalui dalam kuliah-kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, dilantiknya Rasulullah, terimanya wahyu di Gua Hira, bertemu dengan Waraqah bin Naufal, kemudian memulakan dakwah menyebarkan Islam. Malam ini kita sampai kepada satu peristiwa, iaitu pengislaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Malam ini peristiwa yang kita nak belajar dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada Nabi adalah kejadian masuknya ke dalam Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan kita tahu Umar radhiyallahu an di antara sahabat yang besar, khalifah yang kedua setelah daripada Abu Bakar As-Siddiq, dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekalilah kelebihan dan fadilat Sayyidina Umar. Tapi kita nak belajar malam ini bukan kisah Umar itu, tetapi hanya sebahagian masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Okey, boleh?
itu tajuknya. Tapi saya sebut awal tadi ni sebagai ulang baliklah apa yang kita belajar di sini. Okey tuan-tuan, apa yang menarik tentang Islamnya Umar? Apa yang boleh kita ambil tentang Islamnya Umar? Sebahagian kita banyak yang dah tahu cerita Sayyidina Umar ni. Umar, kita nak kena tahu latar belakang dia. Lepas tu kita boleh ambil lah dia punya faedah. Umar Al-Khattab pada peringkat awal sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia adalah musuh yang paling kuat menentang dakwah Nabi. Itu tuan-tuan kena take note, kena ingat. Umar adalah orang yang sangat keras memusuhi Nabi, tentang Nabi, kafir yang sangat jahat. Umar pada peringkat awal, sehingga kan orang Islam yang bersama dengan Nabi pada peringkat awal, mereka tak sangka langsung kata Umar ni nak masuk Islam. Tuan-tuan, yang ni penting ni. Sehingga ada disebut dalam satu riwayat dalam sirah, tuan-tuan nak tahu tak mereka kata apa kat Umar? Ada satu orang nama Ummu Abdillah. Dia isteri kepada Amir bin Rabi'ah. Okey. Ummu Abdillah ni dia perempuan. Dia perempuan. Saya pendekkan cerita. Ummu Abdillah ataupun Ummu Abdullah, gelaran dia, kunyah dia. Dia ni nak berhijrah keluar daripada Mekah pergi ke Habsyah. Pergi ke Habsyah. Ini hijrah yang pertama. Okey, kita tuan-tuan follow Okey. Umar antara orang yang tidak membenarkan orang Islam keluar. Kalau dapat tahu ada orang nak keluar, nak berhijrah, nak melarikan diri, dia akan pergi. Okey. Di antara orang yang dia jumpa, Ummu Abdillah. Pendekkan cerita, dia pergi tanya, kau ni nak pergi mana? Maklumat dah sampai dah dekat dia. Kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak keluar daripada Mekah kerana orang Quraisy buat jahat, zalim pada kami. Tuan-tuan, wallahu a'lam, kita tak tahu apa yang berlaku kepada Umar. Dia mengizinkan Ummu Abdillah untuk keluar. Suatu benda yang sangat pelik, satu benda yang tak masuk akal, yang tak boleh dijangka, dia bagi keluar. Dia kata tak apalah, hang nak pergi-pergilah. Dia jadi baik pelik. Tuan-tuan, kalau kita lah buang tabiat ni, laki kita kan jenis baran, perongeh, tiba-tiba dia jadi baik, kita pun kata tak lama rasa pak hang nak habis umur. Kan? Selalu orang kalau berubah ni dia nak mati ya. Daripada duk cengih, duk jekah tak ketahuan hala, tak tahu dia jadi baik, jadi senyap. Ini petanda 44 hari. Tak lama tu tak, dia, lepas tu bini dia kata tu lah 2-3 hari dia senyap, dia jadi baik, tak ada nak marah-marah. Petang kemarin tengok duk sengap, tapi umur itu pelik. Ini ceritanya pelik. Tuan-tuan, Ummu Abdillah cerita dekat orang Islam yang nak pergi berhijrah ke Habsyah tu, kata dia jumpa Umar. Dia kata dia jumpa dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar bagi dia keluar, izinkan dia keluar.
Dan dia kata dekat depa, kalau hampa saksikan betapa lembut, lunak dan baiknya Umar, hampa pun takkan percaya. Barangkali Ummu Abdillah kata, tuan-tuan macam tuan-tuan ada kawan lah kan, tuan-tuan rasa dia ni rebuih tak empuk, harus lah. Tak tahu tuan-tuan dia mari sembahyang, lepas PKP dia mari duduk depan. Kita rasa pelik. Lepas tu kita pun mulalah kata mungkin ni tanda kiamat, ini mungkin nak berlaku keluarnya Dajjal. Dia pun balik, dia kata aku ingat tak lama Dajjal nak keluar. Awal dia kata mat tu pergi masjid. Tuan-tuan faham tak? Saya nak ceritanya orang Islam terkejut. Sekali saya sebut apa pengajaran kita boleh belajar besar ni. Kata Ummu Abdillah, aku rasa barangkali Umar nak masuk Islam. Barangkali Umar ni nak masuk Islam. Tahu tak apa respon? Tuan-tuan, Ummu Abdillah kata Umar Al-Khattab ni nak masuk Islam. Dia kata, aku duk rasa dia berubah tu, tengok ke perangai tu, tak lama lagi dia masuk Islam. Tahu dia kata apa? Kalau betul lagu hang kata Islam tu, Umar masuk Islam, unta akan mengucap 2 kalimah syahadah. Baca dalam sirah. Kalau betul Umar mengucap, sebelum Umar, keldai ataupun unta akan mengucap dulu. Maksudnya apa? Mustahil. Macam tuan-tuan tengok tak pepatah Arab, Nabi pun kadang-kadang dia guna dalam hadis, tak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah unta masuk ke dalam lubang jarum. Tu nak habaq apa? Impossible, mustahil, tak mungkin unta boleh masuk dalam lubang jarum. Tapi nak habaq apa? Nak bagi tahu kata benda tu mustahil. Depa kata apa? Kalau Umar masuk Islam, kita akan dengar unta mengucap 2 kalimah syahadah. Tak mungkin, sebab kerasnya Umar, jahatnya, bengisnya. Tapi tuan-tuan, ini kita panggil fiqh sirah. Pengajarannya apa dia? Dia masuk dalam Islam. Dia masuk. Umar masuk dalam Islam. Kalau tuan-tuan, kita semua baca cerita Umar sebelum Islam, jangan baca yang selepas Islam. Kalau baca selepas Islam ni, kita memang mengaku dia hebat. Baca yang sebelum Islam, apa yang dia buat dekat Nabi, apa yang dia buat kat orang Islam, perangai dia yang dia buat pada orang Islam masa sebelum Islam tu, baca tu. Tuan-tuan pun kata, watak ni tak mungkin akan dapat hidayah. Itu saya pesan diri saya dan kita semua. Kalau kita jumpalah mana-mana watak dalam hidup kita, isteri ke, anak ke, kawan ke, jiran ke, siapa-siapa ke, yang ada perangai macam Umar sebelum masuk Islam tu, adakah mustahil untuk dia berubah? Itu poin saya. Itu mesej saya. Ada tak kebarangkalian untuk seseorang itu berubah daripada benda yang paling teruk kepada benda yang paling baik? Jika Umar itu boleh ditukar dan boleh berubah, tak mustahil orang lain boleh berlaku benda yang sama. Poin dia, jangan pernah putus asa. Tuan-tuan sabar macam mana Nabi sabar. Kan? Tuan-tuan pun mungkin ada kawan-kawan kita macam mana, ada harapan dia nak berubah, ada harapan dia nak jadi baik. Tuan-tuan pun guna ayat tadi ni. Kalau dia pergi masjid, unta pun akan pergi. Boleh berguna ayat tu. Kan? Dia tak ada. Pasal tu tuan-tuan, jangan tak ada benda yang mustahil. Hidayah. Ini pengajaran yang pertama. Hidayah tidak ada. Kehendak Allah ni tak ada yang mustahil. Ramai yang kita kenal dahulu tak mungkin dia berubah macam ni, akhirnya dia berubah. Umar akhirnya dia berubah, dia masuk Islam.
Dan bila dia masuk Islam, pembesar-pembesar Quraisy yang seangkatan, satu level dengan dia, Abu Jahal, Abu Lahab, ni semua tak percaya. Tak boleh terima Umar. Di antara sebab dia dapat hidayah ni, kita nak panggil ni. Kita nak apa? Nak belajar ni. Di antara sebab Umar dapat hidayah adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaibnya doa. Dalam riwayat antaranya, mereka sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam doa supaya Allah memberikan hidayah kepada Umar. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, engkau muliakanlah Islam. Engkau muliakanlah Islam ini dengan masuknya Umar. Nabi doa sebelum Umar masuk, dan diriwayatkan Nabi sangat berharap, bercita-cita, berdoa Nabi nak dua orang ni masuk Islam, ataupun salah seorang lah. Satu Umar bin Al-Khattab, satu lagi Umar atau Amr bin Hisham. Siapa dia? Umar ataupun Amr bin Hisham. Umar bin Amr bin Hisham. Abu Jahal. Nabi doa, ya Allah, engkau berikanlah hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar ini. Pasal Abu Jahal pun nama dia Umar, Umar atau Amr. Tapi Allah pilih siapa? Ini pun menarik juga. Nabi minta dua atau salah satu. Nabi tak kata Umar Al-Khattab atau Abu Jahal. Nabi kata salah seorang. Allah pilih Umar Al-Khattab, tak bagi dekat Abu Jahal. Yang ni pun sekali kita ulas sikit. Nampak tak? Tetapi hati yang sekeras Umar itu boleh dibolak-balikkan, boleh ditukar dengan doa Nabi. Minta dekat Tuhan, campak hidayah, dia masuk Islam. Tak ada benda yang Tuhan tak boleh buat. Doa. Pasal itu nak bagi lembut hati, nak bagi terang hati, nak bagi terbuka hati, nak bagi tunduk hati, nak bagi apa? Tak ada baca-baca ni, melainkan doa. Doa. Ini sehari Isnin doa, hari Rabu terus mau lembut. Tak boleh, Salah satu daripada tabiat doa yang kita selalu ingatkan, doa ni kadang-kadang orang kita ni dia tersilap. Tersilap mana? Dia nak cepat. Pasal dalam hidup kita ni sekarang ni semua fast food. Dia semua fast, jadi semua jenis fast and furious, semua jenis cepat ni. Kan? Jenis semua nak segera. Ini antara benda yang menyebabkan doa terhalang. Nabi kata Allah sentiasa menerima dan memakbulkan doa selama mana seseorang itu tidak isti'jal, ajalah, dia tidak tergesa-gesa. Mungkin kadang-kadang berpuluh tahun, dan jangan pelik, mungkin sebahagian kita mati sebelum tengok doa tu mustajab. Jadi saya pesan, kalau kita berhadapan dengan masalah nak bagi berubah hati ni, nak bagi terima hidayah ni, nak bagi jadi baik ni, nak bagi jadi nak bagi masuk cahaya ni, doa. Macam Nabi buat dekat Sayyidina Umar, akhirnya Allah respon, masuk Islam Umar. Tapi jangan kalut lah dalam doa, jangan kalut. Sahabat tanya, kalut tu macam mana? Kan saya dah ajar dulu, saya dah bagi tahu. Kalut itu maksudnya apa? Ya Rab, ya Rab. Dia doa, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Esoknya ataupun selepas daripada tu, dia tengok tak ada respon, dia mula berpersoal Tuhan. Okey tu kan?
Banyak saya duk cerita orang yang frah dengan doa, dia jadi frah, dia jadi kecewa, putus asa dah. Dia kata doa pun nampak macam lah ni saya serah lah, apa nak jadilah, saya pun tak mau dah berdoa, letih dah berdoa, tak nampak gaya nak berubah. Ini menyebabkan doa itu ditolak sebab dia kalut. Okey. Kemudian tuan-tuan, masuknya Sayyidina Umar Al-Khattab ke dalam Islam, dan orang Islam mengalu-alukan kemasukan Sayyidina Umar ke dalam Islam, dan mereka berbangga kerana masuknya satu orang manusia yang dianggap tokoh besar. Okey. Ini pun benda bagus tak? Kita kadang-kadang melampau. Okey, tuan-tuan, sebelum masuknya Umar, orang Islam benci dekat dia. Ni tuan-tuan kena take note ni, poin yang kedua. Sebelum masuknya Umar, apabila dia tentang Islam, dia lawan Islam, buat macam-macam dekat Nabi, orang Islam benci, marah, macam tak boleh terima Umar. Tapi bila dia masuk, habis, stop. Apa poin saya? Apa yang kita nak belajar fiqh dia apa? Pengajaran dia apa? Orang Islam benci perbuatan, bukan benci batang tubuh orang tu. Yang ni kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan tau. Satu orang buat dosa, yang kita benci tu dia ke atau dosa dia? Maksudnya apa? Kalaulah dia dah bertaubat, berubah, stop. Ni tak boleh terima. Ini dia bukan kerana Allah, tapi masalah dia. Ada kadang-kadang dua-dua dah main masjid dah, tapi tak boleh ngam. Bukan tuan-tuan lah, dua-dua tu dah main masjid dah, tapi mereka tak boleh ngam. Lepas tu bila kita siasat masalah peribadi. Adalah dulu kerja sekali ke apa ke, dia tu buat tak boleh naik pangkat ke apa ke, lah mereka main masjid, mereka masih lagi duk luka lama tu. Orang kita kadang-kadang ni, dia benci dosa ke dia benci orang tu. Yang ni tuan-tuan kena belajar dengan orang politik. Orang politik bagus, dia benci warna. Dulu dia benci kawan tu, elak kawan tu sama warna, dia tak benci dah. Ini bagus, ini dia panggil berjiwa besar. Janji hang masuk geng aku. Kita masalahnya benci orang. Bila kita benci orang, dia berubah, dia dah tinggal perbuatan tu, duk benci juga, duk marah juga. Dia dah stop dah, dia dah berubah dah, dia dah jadi baik dah. Lupalah. Sebab itu Islam, dia bukan benci batang tubuh, dia benci dosa. Sebab itu ada pada zaman Nabi orang minum arak. Nabi benci tak yang minum tu? Nabi tak benci dia. Bahkan Nabi larang sahabat maki dia. Nabi hanya marah perbuatan dia minum arak. Masa dia minum, dia salah, Nabi ambil hukuman sebab. Tapi masa dia tak minum, Nabi layan macam biasa. Ini sikap orang Islam, benci perbuatan dosa, benci maksiat itu, benci apa yang dia buat, tapi orang tu sendiri, tubuh dia, diri dia, kita tak benci. Kita kena adil. Maksudnya waktu kita benci, waktu yang tak patut kita benci, kita layan macam biasa. Kan? Ini tengok satu orang tu macam ahli neraka daripada pagi sampai ke malam. Saya bagi contoh. Tuan-tuan setuju tak saya bagi contoh? Allah sebut dalam Quran, very good example. Allah sebut dalam Quran apa dia? Anak yang Islam apabila berhubungan dengan mak yang kafir,
anak tu Islam, mak dia kafir, hendaklah dia layan seperti biasa. Dia hanya tidak boleh bersetuju dengan mak dia. Dia hanya tak boleh layan dan ikut mak dia hanya dalam satu isu ya, akidah. Tetapi mak dia sebagai mak, batang tubuh, sebagai ibu yang melahirkan dia, Quran kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tengok sikap adil Allah Ta'ala ni, dia kata apa? Bergaullah dengan ibu kamu, ayah kamu yang bukan Islam dengan cara yang terbaik. Sebab itu kita tengok orang Islam walaupun berbeza agama dengan mak ayah dia, dia masuk Islam, mak ayah dia tak masuk Islam, hubungan tak putus. Cuma Quran kata wa in jahadaka, jika mereka itu mengajak kamu atau menyuruh kamu mensyirikkan Allah, waktu itu sahaja fala tuti'huma, kamu jangan ikut, waktu lain no problem. Balik rumah, layan, berhubungan, tolong menolong, jaga kebajikan. Ini Islam. Umar masa dia kafir kita benci, lepas dia masuk Islam tutup buku, buka buku baru. Sebab itu saya beritahu kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang mungkin ahli maksiat, bila dia buat kita jangan bersekongkol, tapi dalam waktu yang lain kita berhubung seperti biasa. Boleh? Okey. Itu poin yang kedua. Membenci perbuatan, bukan membenci orang. Ini apa yang diajar oleh Islam. Kemudian tuan-tuan kita tengok juga pengajaran yang ketiga. Ini juga menarik. Umar Al-Khattab dengan Abu Jahal dan seluruh orang musyrikin, semuanya terima Nabi. Terima ni maksudnya mereka tahu Nabi itu Nabi, dan mereka tahu Nabi itu bawa Islam, dan mereka tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Okey? Tetapi daripada kita serta tadi, cerita Abu Jahal dengan Umar tadi, ini penting juga ni, poin yang ketiga ni. Abu Jahal kenal Nabi, Abu Lahab bukan takat kenal lah, pok menakan. Umar pun kenal Nabi, Hamzah kenal Nabi. Hamzah ni lagi menarik. Tuan-tuan tahu pasal apa dia masuk Islam? Hamzah bin Abdul Muttalib, pok menakan Nabi, Sayyidus Syuhada yang mati dalam perang Uhud. Tuan-tuan tahu tak? Ni Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang digelar penghulu orang mati syahid, bapa menakan Nabi yang terkorban dalam perang Uhud. Tuan-tuan tahu tak hit apa dia masuk Islam? Dia bukan masuk Islam kerana Islam. Jangan terkejut. Ni pun penting juga ni. Pasal Hamzah ni dia masuk Islam dengan Umar dekat-dekat. Ada riwayat kata Hamzah masuk dulu, 3 hari kemudian Umar masuk. Hamzah jadi bodyguard belah kanan, Umar jadi bodyguard belah kiri. Lepas masuk dua-dua singa ni, sengap habis orang musyrikin. Tapi tuan-tuan tahu tak pasal apa? Umar tadi kita tahu dah Nabi doa. Tahu Hamzah ni pasal apa? Kih apa? Bukan kih dia nak masuk tu kerana Islam. Tak. Tapi akhirnya dia jadi pembela Islam. Dia masuk kih Nabi tu anak menakan dia. Lagi menarik. Pasal kih adik-beradik. Hamzah pak menakan, Nabi anak menakan, bapa saudara. Dia masuk Islam tu pada asalnya bukan kerana Islam, tetapi kerana orang buat. Tuan-tuan besok Arab ni dia bukan boleh orang kacau kaum keluarga, dia asabiah, dia kepukkan. Macam selalu saya cerita kat tuan-tuan kan, kita orang Melayu pun ada juga keluarga-keluarga. Yang saya kata kat tuan-tuan, buat contoh dulu tuan-tuan kan, mungkin berbeza parti tapi memang mai tang keluarga. Sokonglah kali keluarga kan, baca keluarga dulu. Hamzah ni cerita masuk Islam. Hamzah ni asal kalau tuan-tuan tengok baca dalam sirah, orang duk Nabi orang duk hentam Nabi.
Orang duk lanyak Nabi, maki Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib sampai berita dekat dia, kata orang duk buat anak menakan dia. Cerita dia hak tu lah. Terus nak tunjuk kata dia bela mempertahankan keluarga dia dan tak bagi siapa sentuh anak menakan dia. Dia masuk Islam. Lepas tu dia pun fikir, betul ke aku ni masuk Islam ni? Tak apalah, apa nak jadi-jadi. Dia baru pergi jumpa Nabi, abang kata dia nak masuk Islam. Asalnya pasal apa? Pasal nak jaga anak menakan dia, nak jaga keluarga dia. Tengok tuan-tuan, saya nak bagi tahu apa? Hidayah dia mai kod lubang mana pun kita tak tahu. Hamzah masuk Islam, hidayah tu sampai kepada dia melalui jalan keluarga. Pasal apa Hamzah masuk Islam? Hidayah tu mai kod mana? Macam mana dia boleh mengucap? Sebab dia ada hubungan keluarga. Kita pun tak tahu nak masuk hukum mana. Ada orang dia dapat melalui suami dia, ada orang dapat melalui isteri dia, ada orang dapat melalui anak dia, ada orang dapat melalui jiran dia. Kita tak tahu mai ikut mana. Yang ni yang pelik ni kan. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang cerita anak kat anak dia tentang agama ni. Ada juga anak-anak yang cerita dekat hidayah. Okey, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar, menariknya saya nak cerita Umar ni, hidayah dalam Islam ni dia ada dua, seperti yang disebut oleh Ibnu Rajab dan sebahagian ulama-ulama lain lah. Tapi antara yang sebut Ibnu Rajab, antara yang sebut, dia kata, tuan-tuan ni hidayah, kita selalu dengar orang duk sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Tuan-tuan bisa dengar perkataan hidayah dengan taufiq. Apa beza? Okey. Ini cerita sikit lah. Hidayah umum. Apa dia maksud umum? Ilmu, maklumat, pengetahuan, semua orang tahu. Saya bagi contoh yang paling mudah, semayang. Kita ambil contoh yang paling mudah, paling dekat dengan kita, semayang. Tuan-tuan, soalan dia, ada tak orang yang tak tahu semayang? Ni nak bagi tahu, nak bagi tuan-tuan faham, nak bagi tuan-tuan dapat apa beza hidayah dengan taufik. Duk sebut berpuluh kali dah. Berapa lama dah wabillahi taufiq wal hidayah, taufik, hidayah, taufik. Kan? Sehingga ada yang menikah laki nama Taufik, perempuan nama Hidayah. Kan? Okey. Saya bagi contoh mudah nak bagi beza ni. Mengetahui wajibnya sembahyang ni keseluruhan tahu. Islam dengan kafir pun tahu. Silat hari bulan, kalau kita kawan dengan orang kafir, dia boleh suruh kita sembahyang. Dia tahan tak sembahyang? Ataupun dia kata hang nak berhenti ke? Kita boleh berhenti hampir sembahyang dulu. Dia kata hang pun tahu ke? Maksudnya hidayah ni am, semua orang tahu. Apa yang beza? Taufik. Taufik apa? Tahu, hidayah. Taufik, buat. Kalau kita kata keseluruhan orang tahu sembahyang tu wajib, soalan kedua, adakah kesemua yang tahu kata wajib itu buat? Itu second question. Soalan yang kedua, tuan-tuan boleh tolong jawab, adakah semua yang tahu kata wajibnya sembahyang, wajibnya tutup aurat, wajibnya zakat ni tu buat? Itu soalannya, buat ke tak? Tahu, semua tahu. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan jangan terkejut. Jangan terkejut tuan-tuan yang main mengaji ni, bersembang dengan kawan yang tak pernah mengaji, tapi bila dia cakap, tuan-tuan pergi dengar dia syarah pula. Jangan pelik. Nak syarah ni tak payah. Kadang-kadang kita pergi, kita ustaz pergi duduk kan, mai mana halatah dia berkenal ni kawan saya. Lepas tu dia pun berkenal ni ustaz mak ni.
Oh, ustaz ke? Buka, bila ustaz duduk satu meja dengan ustaz, bukalah tajuk agama. Terus terbalik kurang. Dia pula pergi jadi ustaz, kita pula dengar. Lepas tu kita pula tanya kawan kita, "Sakan kawan tu syarah?" Sembang boleh ustaz. Jemaat pun tak pi. Pernah jumpa tak? Ada tak? Ada. Jenis sembang pandai, sembang kemah, cakap hebat ni. Banyak. Dan dia bercakap tu. Cuma dia tak bercakap di meja masjidnya. Kalau dia bercakap di meja kuliah, demam kita. Tetapi yang membezakan kita dengan dia tu dari sudut pengetahuan lah. Pengetahuan ni dengar radio, dengar maklumat, ke dengar ceramah, ke baca dalam surat khabar, maklumat anywhere kita boleh dapat di hujung jari, baca dalam WhatsApp ke Facebook. Tetapi yang paling kita hajat, yang kita doa ihdinas siratal mustaqim, tu bukan hidayah. Yang kita nak tu taufik. Apa dia? Taufik adalah petunjuk oleh Allah kepada kita untuk buat apa yang kita tahu. Mengetahui tidak menjamin kita buat. Tuan-tuan, ramai orang tahu korban tu fadilat besar, ramai orang tahu kata korban tu banyak ganjaran, tapi berapa ramai yang buat? Taufik yang kita nak. Sebab itu Firaun pun tahu. Hidayah sampai kepada Firaun. Musa pergi bawa hidayah pergi ke Firaun, tapi yang Firaun tak dapat, Abu Jahal tak dapat taufik. Kan? Sebab apa? Hidayah tugas Nabi, hidayah tugas kita, taufik hak Allah. Hidayah bahagian kita untuk menyampaikan, untuk menyebarkan risalah hidayah, nak habaq, nak cerita tu kita, tapi nak tunjuk, suruh terima dan buat, yang tu bukan urusan kita. Yang tu hak mutlak Allah. Nabi Nuh boleh cerita kat anak dia, Nabi Musa boleh cerita kat Firaun, Nabi Ibrahim boleh cerita kat pak dia. Cerita habaq boleh, tapi taufik yang tu di tangan Allah. So Umar Al-Khattab, dia bukan setakat dapat hidayah, dia juga dapat taufik yang mana tak dapat pada Abu Jahal sampai kesudah. Abu Talib lagi naik, bukan setakat hidayah, habis segala apa semua dia dah dapat, tapi sampai ke mati dia tak dapat taufik nak mengucap. Rugi. Sebab itu orang duk tanya, sebab apa kita sebut dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, walhal kita dah salat dah, berdiri dah menghadap Allah dah dalam sembahyang? Sebab kita nak taufik. Nak taufik. Okey, itu pengajaran yang ketiga. Okey, seterusnya masuknya Islam Umar ini, satu lagi pengajaran penting kepada kita. Ayat ni jangan silap faham pula. Okey, Nabi ni salah satu daripada benda yang dia fokus sampai dia kena tegur. Nabi ni dia fokus sampai dia kena tegur. Okey, tuan-tuan ni pun kena belajar dan kena buat. Saya pun kena belajar, kena buat. Bukan untuk kita. Kalau boleh, pilihlah nak cerita Islam ni, semua kita ceritalah. Tapi kalau boleh kita ceritalah kat orang yang ada ni sikit lah, ada izzah sikit, ada kan. Pasal dia macam ni, Nabi dia dakwah kat semua orang. Ini tu dengan silap bulan pula. Tetapi fokus dia akan target orang besar, bukan projek.
Nabi kan kontraktor. Dia kata kita kena himpit kau ni kan. Urung ni kan. Kau nak boleh apa-apa kan. Tak. Dia point dia tahu apa dia? Kalau kita pi dekat kawan ni, dia masuk Islam, okeylah, alhamdulillah. Tapi kalau boleh kawan ni yang mungkin ketua kampung ataupun pemimpin, habis hok yang belakang-belakang tu bukannya dia tahu halatah mana pun. Sebab itu tuan-tuan jangan salah faham. Bila Nabi tulis surat, target dia, sasaran dia orang besar. Ila azimir Rum, kepada raja Rum, kepada raja Parsi. Dan pasal itu masa tuan-tuan baca Abasa wa Tawalla tu, masa Abdullah bin Umi Maktum mai tu, masa tu Nabi duk entertain, duk layan, duk dakwah, duk cerita dekat pembesar Quraisy. So dia tak layan Abdullah Umi Maktum ni, bukan double standard, bukan bias, bukan pilih apa bulu, dak. Tapi target Nabi Abdullah bin Umi Maktum ni dia dah Islam. Dia orang kita dah. Ni depa ni pemimpin. Kalau depa masuk Islam akan dapat manfaat, bukan Nabi, Islam. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, kena ada ni target ni, cerita dekat orang besar. Perlis. Tengok Perlis ni, kejayaan Perlis ni sebab apa? Baca sejarah Perlis, baca sejarah bertapaknya ahli sunnah di Perlis, sehingga menjadi undang-undang tubuh kerajaan Perlis. Menteri besar ni dalam undang-undang tubuh. 02 kalau tak tahu tak apa, kalau 09 tak tahu pi tukar. Dalam undang-undang tubuh kerajaan Perlis, menteri besar daripada raja muda, menteri besar, pegawai, penasihat undang-undang, semua tu dinyatakan mesti berfahaman ahli sunnah. Mesti berfahaman ahli sunnah. Tu macam mana boleh masuk? Boleh masuk bahagian tu, undang-undang tu dalam undang-undang tubuh. Macam mana boleh masuk? Sebab para ulama ahli sunnah mendekati raja-raja Perlis. Bacalah sejarah tu. Menghampiri pihak istana, menghampiri rapat dengan golongan istana, sehingga dakwah itu sampai bukan sahaja kepada rakyat tapi masuk hingga ke dalam istana Perlis, dan akhirnya menjadi undang-undang Perlis. Ini kepandaian ulama ahli sunnah merapati pemimpin. Dan tuan-tuan tahu dulu menteri-menteri besar semua memahami fahaman ahli sunnah ni. Pentingnya kan ambil apa? Peluang rapat dengan orang besar, cerita, dan akhirnya ada kesan. Kalau kita bolehlah, takat kalau tuan-tuan dengan saya ni, kita bolehlah kita sembang kat tangga masjid tu, hang balik rumah hang, aku balik rumah aku, esok kita main bayang lain. Tak ada kesan. Tapi bila dakwah itu pergi kepada pucuk kuasa, pergi kepada kepimpinan, pergi kepada raja pemerintah, dia menjadi undang-undang tubuh dan dia boleh diamalkan. Dia menjadi rasmi. Nampak? Bukan untuk habuan dunia kita, tapi untuk masa depan agama. Dan boleh jadi benteng ahli sunnah. Okey. Pasal itu pentingnya orang yang rapat dengan pemerintah, orang yang beriman, orang yang berilmu. Okey. Dan alhamdulillah itu dikurniakan kepada raja pemerintah kita. Jadi Nabi ini pun dia buat benda yang sama. Dia tunjukkan contoh kepada kita, fokus dakwah itu. Dia doa. Dia boleh doa, orang lain pun dia boleh doa. Tapi dia doa Umar Abu Jahal. Sekali tuan-tuan kata, pasal apa doa Umar dengan Abu Jahal? Pasal mereka pemimpin. Pasal itu tuan-tuan, kalau kita ada doa, seperti kata Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan nak bodek. Imam Ahmad ni bukan ulama yang nak kaki bodek, kaki ampu dak. Tapi Imam Ahmad kata apa?
Tengok, Imam Ahmad kata apa? Kita bukan jenis kaki ampu, kaki bodek, jenis nak angkat ni tak. Imam Ahmad kata, "Lau kana li da'watul mustajab la da'autu lis-sultan." Kata Imam Ahmad, kalaulah ada doa yang mustajab, yang aku boleh minta kepada Allah, yang satu doa Allah tak akan tolak, doa yang makbul, aku akan gunakan doa itu untuk aku berdoa supaya Allah memberikan kebaikan kepada raja, sultan. Tu Imam Ahmad kata. Imam ahli sunnah dia kata, kalau dia ada doa mustajab, dia tak doa untuk diri dia, dia tak doa untuk orang-orang lain, dia tak doa untuk keluarga dia, dia doa yang terbaik untuk raja, pemerintah. Sebab apa? Dia kata, tuan-tuan fahamlah, kalau doa untuk dia, dia mungkin baik, habis sangat keluarga dia. Tapi kalau kita doa baik, pasal itu tuan-tuan tengok khutbah Jumaat, ya Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada raja, pemerintah, supaya beramal dengan kitab dan sunnahmu. Nampak dia punya dia punya maksud doa. Sebab apabila beriman atau baiknya raja, manfaat, kesan dia pergi kepada siapa? Satu negeri boleh. Ni ulama ni dia pandang jauh, dia bukan pandang habuan kat dia. Kalau kita kalaulah kata kita kalau ada doa mustajab, aku doa bagi kaya, dia kaya, kita nganga. Doa tuan-tuan untuk pemerintah supaya jadi baik. Bila pemerintah baik, semua rakyat jadi manfaat. Itu hebatnya Islam. Sehingga kata sahabat, tengok ni kesan Umar masuk Islam ni. Sahabat sebut, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata apa? Ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar. Hadis Bukhari. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kami tidak pernah rasa mulia dalam hidup ini melainkan selepas masuknya Islam Umar. Tu dia Abdullah bin Mas'ud kata, besarnya kesan jasa masuk Islamnya Sayyidina Umar tu. Abdullah bin Mas'ud kata, masuk dia tu mulia kami rasa, megah, bangga, berani. Pasal itu Nabi nak dia masuk Islam. Pasal itu Nabi doa untuk dia. Sebab sahabat kata masuk Islam a'izzatan, terus kami rasa mulia dengan Umar. Ini maksud kepada hidayah. Okey. Dan yang terakhir, sebelum kita bagi laluan kepada azan ni, sikit saya nak sebut. Umar ni, ini pun baik ke? Nabi pernah sebut, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ni tuan-tuan ni. Apa dia maksud dia? Umar ni sebelum dia masuk Islam, dia berani, tahu tuan-tuan, bila dia pakai baju besi, dia tak akan cabut baju besi itu melainkan dua keadaan. Ni cerita Umar ni. Umar bila dia pakai baju besi itu dia akan buang dalam dua keadaan ya. Sama ada dia mati, orang cabut, ataupun orang yang mai jumpa dia tu mati. Antara dua tu ya. Tu sebelum masuk Islam tu. Nabi kata orang yang masa jahat, gangster, masa jahat dia berani, bengis, gagah, pandai, bila dia masuk Islam, dia masuk dengan kualiti tu. Tapi kualiti tu jadi lagi bagus lah. Tuan-tuan faham tak? Orang yang cerdik masa dia bukan Islam, bila dia masuk Islam, cerdik itu juga dibawa bersama. Nah, Umar ni dia bukan berani. Dulu dia ni penakut paik. Umar ni lepas masuk Islam ni baru sehari dua berani. Dia memang berani dah. Cuma dulu berani hala tak guna. Berani lanyak orang Islam. Berani seksa orang Islam. Dia berani membela orang Islam. Nampak tak dia punya positif tu, nilai dia tu berguna. Kan? Ada juga ramai yang dulu menyanyi sedap,
lepas bertobat mengaji juga sedar. Okeylah kan. Banyak penyanyi-penyanyi jadi tukang azan, jadi qari. Suara dah memang sedap. Dulu duk menyanyi benda lara. Bila masuk Islam bukan buang suara tu. Lepas-lepas masuk Islam pi buat operation, buang anak tekak bagi bisu. Nah. Tuan-tuan tahu Zaid bin Sabit. Dulu Hasan bin Sabit, dulu dia buat syair maki Islam, hina Islam. Dia masuk Islam, dia buat syair puji Islam. Itu maksud dia. Faham tak? Dulu kepandaian tu guna bahagian negatif. Bila masuk Islam, dia ada kepandaian tu tak buang, tapi dia pergi kepada benda yang bermanfaat. Itu yang Nabi kata, kalau baik masa jahiliah, bila dia masuk Islam, dia juga akan jadi baik. Banyak kan? Dulu pandai main nombor ekor, matematik A boleh kira nombor ekor. Lepas bertaubat, kita bagi jadi bendahari masjid. So dia boleh atok duit masjid. Pasal apa lantik dia? Oh, dia ni memang pandai matematik. Guna bukan kita. Dulu dia bonzer kelab malam. Lah kita bagi jaga pintu masjid. Siapa tak pakai mask tak boleh masuk. Kalau hak lekeh-lekeh ni jaga, orang tak mau. Ni parut tu dia. Itu maksud kita guna. Ini yang dibuat pada Umar. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit pengajaran dan faedah daripada Islamnya Umar. Ini bukan cerita Umar, cerita Islam dia. Mudah-mudahan ada pengajaran yang boleh kita belajar dan kita manfaatkan dalam hidup kita. Doalah seperti mana Umar boleh dapat hidayah, mungkin anak kita juga ataupun siapa-siapa boleh dapat hidayah. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.